Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan's Journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun To Clean, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from To Clean. Sambal Lada Power. Please PM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinamas Auto jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinamas Auto Beaufort on Facebook. Your number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page Lux Blossom HQ today. Dan sekarang, on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling tidak kurang. Di Sabah nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella, ciao, ciao, bella, ciao. Yo, what up people? This is Ricardo dari Kinabalu Podcast, yang dulunya dikenali sebagai Lagu Dari Langit Podcast. Alright, saya masih lagi bersorangan di Patri ini di season 4, episode 4. Kalau kamu terus terdengar yang ini, kenapa? Sebab saya dan kami semua ni, termasuk producer, mau mengekalkan algoritma ini supaya momentum itu tidak jatuh dan konsistensi itu terus berlangsung, kerana kami pada minggu ini dapat nomor 4 di Apple Podcast Chart. What? Iya, sebenarnya kami pernah dapat nomor 1 juga punya ranking juga. Tapi it's on Apple Podcast. I don't know on Spotify though, but I've been tracking. I don't know. Bila saya tahu yang saya boleh track on Spotify tu, saya tidak nampak Kinabalu Podcast ataupun Lagu Dari Langit Podcast. Tapi selepas saya tahu, yang saya tahu daripada Apple Podcast lah, dan dorang ada categorize tahu, dorang akan bagi kau punya kategori. Macam kami punya ni entertainment news dan juga entertainment. Kami terbagi kepada 2 ataupun dikategorikan kepada 2. Dan on entertainment news tu this week, pada saat ini, berapa hari bulan hari ni ya, 13 Ogos ni, kami di tangga keempat. Dan di atas kami Corbuzier. Kalau kamu kenal Corbuzier, dia host, dia juga MMA, dia juga MC, DJ, dan juga dia ada podcast. Corbuzier from Indonesia, dia nombor 3, kami nombor 4. Word, sebelah-sebelah je kami, bro. SMN. Well, let me tell you a little bit of our analytics lah, bagi yang baru tahu. Bukan mau terbirang-terbirang, bukan mau bangga-bangga. Kami sebenarnya seriously struggling. Why? Because kami betul-betul want to have, kita mau spread the love of for listening, untuk kita listening to podcast lah, especially di Sabah. We really can do something out of it lah, instead of this conventional radio. Bukan mau condemn dorang. Okay, tiada niat pun apa-apa. Okay, teruskan. Let me tell you guys analytics on kita punya untuk podcast kami lah, analisisnya lah. Okay, kita sudah kita ada paling banyak plays adalah 189 kali orang mainkan, tapi kami punya total punya plays adalah mana mau tengok analitik. Okay, adalah 2.7k plays, streams lah orang bilang kan. Estimated audience listening right now ada 29, tidak banyak, but ini benda susah. That's why lah kita mau kasih spread the love for you guys to listening to podcast. Bukan kami punya podcast je, tapi bila kamu ada itu culture, you would stumble upon our podcast. Ya, dan kamu tahu lah Kinabalu Podcast tu apa dan siapa dan apa kami cakap. Okay, carry on dulu. Kita puji pula kalau gitu. Kami sudah ada di beberapa countries, beberapa negara yang dengar. If you on Anchor platform, you can actually check out the analytics. Nombor 1, 45% adalah Malaysia. Nombor 2, wow, apparently United States adalah kami punya second listeners sebenarnya. Lepas tu kita ada Indonesia, Singapore, Japan, Taiwan, Germany, Philippines, Australia, Brunei, Thailand, Netherlands, Brazil, United Kingdom, Ireland, France, India, Turkey, South Korea, Denmark, Russia, Ukraine. What? Saya baru tahu ni ada Ukraine. UAE, United Arab Emirates, Iraq dan juga New Zealand. Okay.
Alright, that is great. I don't know how many of that just tahu saya cakap. Gender wise, Apple banyak orang dengar kami daripada other. I don't know from which platform, but Spotify adalah pertama, kedua adalah Apple Podcast dan seterusnya Anchor. Audience demographically aging of 35 to 44 yang paling banyak pendengar iaitu 65%. 28 ke 34 umur ada dalam 25% dan seterusnya lah, carry on lah. Kalau gender wise pula, male 79 paling banyak pendengar kami lelaki ya. Female 12% ya. Non-specified 8%, yang non-binary ni 1% apa itu, non-binary. So that's our analysis. Kejap guys, saya macam mau batuk. Bila cakap analytics saya mau batuk. Oh my god. Alright, episod kami sudah banyak. For you all that don't know, kami sudah cover season 4 sudah sebenarnya. Dan starting from this podcast ataupun yang first part, second part, third part, kami akan bagikan kepada 3 part sudah. We are still trying to maintain our subject, which is kami selalu bagi-bagi yang subjek yang tertentu. I'm gonna say a little bit of it. Season 4 episode 3 kita ada cerita pasal Narcos. Season 4 episode 2 sebelumnya Greatest Heist, kita ada cerita pasal San Pedro Prison. Kita ada cerita pasal Monolith, Malaysia, Indonesia, Special Elite Forces, short drama. Kita ada special episode juga yang kita jemput orang bilang selebriti ataupun influencer bercerita sama-sama kita. Short drama bersama Adele HR. Kita ada Automatic pernah cerita sama kami. Kita pernah buat live sama dia juga. Kita ada Elvin MY. Kita ada bercerita pasal Industry Bundle, Sabah Hip Hop Scene sama-sama Farid PFOK Click. Kita ada Fanzi, Great Singer punya special episode. Kita ada cerita pasal content creating bersama Patrick Enohada. Macam-macam lagi sebenarnya. Industry Music Malaysia bersama Abang Azwad. A lot lah, saya susah mau cakap lah. Industri kita pernah buat juga outside outstation punya podcast di luar, di KK a few times, di Ranau sekali, di luar kami buat dan jemput orang-orang yang tertentu, influencer lah, to inspire you guys. Alright, stop Kinabalu Podcast dulu. Kita akan carry on kita punya subjek hari ini, ataupun kita di part 3 ni kita masih lagi akan cerita pasal info semasa. But before we start, I'm gonna talk about kita punya the movies that going on right now lah. Apa yang kamu tengok sekarang? Kau. Apa okay, apa movie kau? I see, macam interaction lah kau don. But anyway, saya akan ceritakan apa yang saya tengok lah, yang saya sudah tengok lah kan. A few sebenarnya, tapi saya mau cakap ni 3 benda lah. Satu yang saya recently, Jungle Cruise sudah keluar. Cerita The Rock, Dwayne Johnson. Dia sudah cerita, very entertaining lah, very funny, because orang ada buat macam old dead jokes punya, yang joke pakcik-pakcik punya joke sana, which is so funny, damn it shit man. Memang lawak habis lah Dwayne Johnson sana. Oh man, memang kelakar lah. Dia punya cerita macam ala-ala, macam mana, macam Harrison Ford apa ni, Temple Run pula. Cerita-cerita yang treasure hunting lah, begitu, lebih kurang gitu. Tapi dia sangat dia macam okay, Pirates of the Caribbean, almost quite like that. Yeah, almost quite like that. Dan dia adalah diproduce oleh Dwayne Johnson sendiri. Okay, next, saya baru habis tengok F9. Sedih kan, kamu sudah habis tengok kan. F9 adalah The Fast and Furious 9 lah, yang ke-9 punya saga lah kan. So saya tengok tu baru habis hari ni tadi sebenarnya. Okay, saya rasa daripada yang sebelum ini, sebab saya tak suka sangat yang terlampau sci-fi, yang terlampau fictional, habis terlampau fiction lah kalau sampai bulan apa semua. Tapi the funny is still there, the type of building up the movie are quite almost the same juga. Tapi okay, I can say it's the action pack, all good lah. Tapi itulah terlampau fiction lah, betul kan, begitu tu. Yang boleh pergi bulan, boleh tak pandai mati apa semua, memanglah. Yang paling power sekali, yang mati boleh hidup balik. Macam Han hidup balik di situ. Sebelum ni dia sudah mati, tapi di Tokyo Drift dia mati, tapi dia hidup balik a few season, lepas tu dia ada balik sini. Well, okay, the third one, I baru start dia punya music intro, tapi saya belum habis lagi, saya record di podcast. I'm going to continue after this. Adalah movie Suicide Squad yang kedua. Saya sudah tengok dia punya trailer. Memang funny shit man. So I'm gonna watch after this. Dan apa pula movie kamu? Boleh DM saya, boleh kita cerita. Alright, I'm gonna carry on with info semasa seterusnya. Let's go.
Curi elektrik guna teknik pancing. Okay. Dia ada tanda seru lagi sana teknik pancing dia. Kota Kinabalu. Oh man, di KK ni seramai 61 individu termasuk 3 lelaki disyaki dalam kes curi bekalan elektrik ditahan dalam op bersepadu di kawasan Singgan Kampung Bawang, Kolombong di sini awal pagi tadi. Okay, saya nak cerita panjang-panjang biar saya tengok tu gambar. Oh man, look at the... Okay, kamu tahu macam mana? Dia betul-betul macam pancing. Because diorang pakai macam dawai with a wire. Lepas tu diorang timbak ke atas ataupun lastik apa, terus dia terhook sama tu wayar. Lepas tu diorang dapat lah tu positif. Lepas tu mungkin diorang try lagi satu kali, lastik lagi dapat negatif. I don't know man how watts work. So diorang dapat dua-dua tu, sambung lah pergi rumah. Nah inilah yang bikin banyak kebakaran rumah ni, palis. Oh man, saya nak tahu lokal yang buat ke tidak ke, but kesempitan itu, hidup ini membuatkan orang itu sanggup berbuat sedemikian lah kan. Macam-macam, bukan itu saja sebenarnya. Alright, carry on. Tapi kau buat begitu, kalau terbakar apa semua, anak bini kau kasih put on in danger begitu, macam mana? Ayah, fikirlah bah. Saya dah mau jadi macam yang podcast yang bodoh-bodoh ni. Saya mau cakap yang fact ni. Yalah bah, siapa cakap bodoh? Sendiri bercakap shit man. Okay, carry on. Saintis temui SpongeBob dan Patrick di dasar laut. Wow, saya dah tengok ni gambar ni sangat Patrick. Okay, mau cuba buat betul tapi tak jadi. Okay, New York. Sekumpulan saintis marine di Amerika Syarikat menemui spesies span laut berwarna kuning dan seekor tapak Sulaiman berwarna merah jambu yang menyerupai dua watak siri kartun popular SpongeBob SquarePants, lapor akhbar New York Post semalam. SpongeBob dan rakan baiknya Patrick Star ditemui di atas seketul batu Retriever Seamount di dalam lautan Atlantik, kira-kira 321 km dari pantai New York. Sekumpulan ataupun kumpulan saintis daripada Pentadbiran Kelautan dan Atmosfer Negara NOAA menemui span Hartwiga dan tapak Sulaiman spesies Chondrasta itu ketika meninjau keadaan dasar laut menggunakan kapal selam kawalan jauh ROV. Wow, macam drone lah kan. So dia pergi di dalam. I look at the picture kan. Man, dia memang sebiji span. Dia macam yang macam mana kau tahu? Kamu pernah nampak rumpai laut yang selalu dimakan warna hitam tu, tapi ni warna kuning. Lepas tu sebelah dia betul-betul ada Patrick. Shit man. What the fuck man. Kau tengok ada star sana. Ada macam tapak Sulaiman tapi warna merah jambu. What is happening right now man? Mungkin dia sudah jelajah daripada 2744 tahun yang lalu. Time travel asyik. Okay, curi elektrik. Okay, sudah baca ni curi elektrik. Kita carry on. Let's go to this one. Ini sangat-sangat okay. Funny ke apa ni? Seorang wanita dari Britain yang bernama Debbie Wood. Kamu Google tu sekejap lagi ya. Tapi kamu kena read on. Telah dinobatkan sebagai wanita paling kuat cemburu di dunia. Difahamkan suami kepada Debbie ini hanya dibenarkan menonton siaran televisyen yang memaparkan haiwan dan tumbuhan saja. Debbie juga turut membeli alat pengesahan penipuan khusus untuk suaminya. What is on the news today? I look at the picture kan. Aduh. Bukan body shaming. Ini bukan body shaming. But kau memang tidak mencerminkan diri kau lah untuk, oh man, laki dia kurus, panjang rambut dan dia sangat bengis. Kau boleh tengok yang haiwan dan tumbuhan je. Shit. Jadi kalau kau nampak haiwan yang wanita, haiwan betina macam mana? Oh man, fetish apa tu? Damage shit. Okay, kita kira. Oh man, itu sangat lawakan baru. Okay, sumbat. Oh, this happened in Beijing. Sumbat belut dalam anu mahu ubati sembelit. What the heck? Sumbat belut. What? Dalam anu anus. Anus kot ni. Terlupa S ni. Okay, mana boleh buat belut di anu? Hey, seorang lelaki lagi tu. Okay, saya rasa anus lah. Seorang lelaki di Jianghua, wilayah Jiangsu, telah memasukkan seekor belut berukuran 20 cm ke dalam alat sulitnya. Alat sulit bagi mengubati masalah sembelit yang dialami dalam Global Times pau-pau ini. Mana?
tindakan nekat lelaki itu akibat terlalu mempercayai cara perubatan tradisional yang kononnya belut dalam anu boleh melegakan masalah sembelit. Enes bani, macam mana boleh masuk belut tu? Never mind, carry on. Bagaimanapun nasib tidak menyebelahi mangsa yang bertarung dengan kesakitan serius apabila belut tersebut berenang ke bagian abdomennya dan mula menggigit usus di dalam. Nah, usus Enes ni memang pantat dia ni, masuk di dalam pantat dia ni, okey. Mangsa menahan sakit selama 24 jam sebelum ke hospital kerana terlalu malu untuk mengakui tindakannya kepada doktor. 24 jam lu sakit, lu kena gigit, lu punya tenaik semua dalam baru kau pergi doktor. Sudah kau tahu begitu, kenapa kau nak jumpa perubatan tradisional? Kan? Dapat suruh doktor menjalankan pembedahan ke atas mangsa. Nak kan, kena bedah. Memberitahu dia hampir kehilangan nyawa kerana bakteri yang dibawa oleh belut di usus besar boleh menyebabkan hemolysis ketika sampai ke rongga perut. Belut tersebut masih hidup ketika masih hidup, shit. Ketika dikeluarkan oleh doktor. Kes ini bukanlah kali pertama berlaku dalam kalangan penduduk China yang sangat mempercayai perubatan tradisional seperti ini. Hopefully it just stays there. Stay there situ, janganlah bawa sini pecahan-pecahan begini ni. Saya tengoklah dia punya CT scan. Memang tu dia pergi berkeliling sudah di pelvis dan naik pergi bahagian perut sudah damage, shit man. Itu bulutkan dalam yang scope dia akan nampak. Damn it, what the heck. Ada gambar lagi dia keluar. Shit, what is wrong with you man? Shit man. Itu telan air liur. Dengar tu tapi telan air liur. What? Jawatan kosong UiTM gaji 1,205 hingga ke 5,672 minimum PMR PT3 layak memohon. Nah, kamu boleh mohon tu Jangan malas. Bukan kadang-kadang ini adalah nasib saya. Ini bukan pasal nasib man. Kau buat cerita balik pasal kerjayanya. Kau buat kau punya dulu masa saya belum dapat kerja lah. Lepas bukan saya dapat kerja, habis SPM saya dapat sejak saya buat saya punya resume sebanyak 30 resume. Dalam resume itu tiada tinggal all my certificates, all my academic certificates, all my surat beranak, dokumen semualah. Termasuk sijil-sijil yang berpatutan ada di situ. Dengan resume, dengan gambar yang terkini, dengan cover, dengan bukan hardcover lah, bahkan yang plastik tu kan. Lepas tu saya kasih binding dia, saya buat 30. I spend quite money there walaupun masa tu belum ada kerja. Saya buat 30. Lepas tu saya bagi to all of mana-mana yang saya rasa saya boleh dapat kerja. Saya letak surat di depan memohon kerja. That's what I did last time. So kamu jangan malu-malu. That's what I did. Dan cerita pasal tu, Faizal ada cerita hari tu, ada orang ni dia tidak kerja tapi because of pandemic, so dia buat lebih kurang macam saya juga, tapi dia jadi penyampai yang makanan ni, hantar makanan ni, Grab atau COD ni kan. Bila ada orang order, dia akan bos, terutama big boss order kan, dia kasih masuk sulit dia resume sekali, dia tulis di resume dia. Ya, di package tu, ini adalah resume saya. Dan tanpa malunya dia buat begitu. Dia bukan lagi melalui proses HR, dia terus pergi resume, pergi bos tahu. Ini bukan kena buang di tong sampah. More than 10 companies yang mau ambil dia because of apa yang dia buat. See? Orang sudah nampak dia something yang nak malu, yang berpikiran jauh dan very creative bagi saya. Kan? So you should do that too. Bagi yang pendengar yang belum ada kerja dan mau ada kerja lah. So itu juga tadi iklan tu UiTM. Kamu apply tu. Ada tu link. Cari di mingguankerja.my. Alright, seterusnya kita pergi Warga Emas Rogol. Warga Emas Rogol Kambing bro. Di Reman 7 hari. Alamak. Warga Emas Rogol Kambing. Ayo. Ini wife saya, producer dah bagi tunjuk juga. Saya bilang tak payah tunjuk lah. Mati tuan, anak kambing putih. Mati lah. Dia pergi cans dia punya budunya. Kalau aku baru seorang lelaki warga Mas di Reman 7 hari selepas dia melakukan persetubuhan luar tabi'i di pantat lah, dihantam ni, kurang ajar betul, dengan seekor kambing betina sehingga menyebabkan hewan itu mati di serendah di sini kemarin. Aduh. Hai, berapa umur dia orang? 60 tahun. Alamak. Nampaklah baca ni tapi tengok gambar dia. Aduh, what the heck is going on with you, old man? Rezeki bergolek. Janganlah baca tu. Okay. Rezeki bergolek belakang rumah. Pekerja bangunan jumpa batu permata bernilai 450 juta. Oh, we gonna read this. Alamak, maaf. Maklumat sudah tidak dijumpai. Mungkin ditarik sudah lah ni. They talk it out lah. Probably because of something, but okay, saya akan Google tu nanti, akan cerita the next episode.
Carry on. Okay, wanita lain muncul tawar diri jadi ini I read this one. You guys listen Wanita lain, dia punya headline begini. Wanita lain kenapa suara saya ni begini ni pukul 2.44 pagi ni. Wanita lain muncul tawar diri jadi madu. Seorang wanita pasrah apabila majlis pernikahannya turut disertai wanita lain yang mahu menjadi madunya. Nurkusnul Khotimah 20 dari Dusun Batu Gulung, Desa Prabu, Lombok Tengah menyifatkan apa yang berlaku sebagai takdir apabila suaminya meneruskan pernikahan dengan seorang lagi wanita. Suaminya Khorik Akbar 20 turut menikahi bekas kekasihnya Yuanita Ruri 21 dari Dusun Sade, Desa Rembitan, Lombok Tengah pada majlis yang sama. Kusnul berkata dia pasrah. Suaminya menikahi wanita lain kerana ketika wanita tahu mengenai majlis pernikahan yang bakal diadakan itu, dia tampil terus menemui Khorik dan minta untuk dinikahi dengan baju sekali. Dia pakai baju kahwin terus, duduk di sebelah. Kawiniku, dia bilang. Bekas kekasih suami saya, dia bilang, wanita itu tahu mengenai rancangan kami untuk bernikah melalui sosial media. Ramai rakan-rakan mengucapkan tahniah. Kerana itu dia minta terus jadikan isterinya juga. Kusnul berkata kisah pernikahan itu bermula dengan proses merarik pada minggu lalu. Merarik adalah adat yang memerlukan wanita diculik oleh lelaki pilihannya yang mana proses berkenan diketahui oleh ahli keluarga. Perempuan yang diculik akan dibawa ke rumah keluarga lelaki. Ini macam ini berlaku di mana? Mongolia or something. Ada begini juga style begini. Kyrgyzstan or something like that lah. Yang dorang main culik bawa balik ke rumah tu. Okay, carry on. Sementara itu Khorik mengaku sangat terkejut atas kedatangan bekas kekasihnya yang dikenali sejak 2016. Saya tidak menyangka dan sangat terkejut. Namun selepas berbincang dengan keluarga, saya membuat keputusan untuk menikahi kedua-duanya. Mas kahwin untuk kedua-dua juga sama, iaitu 1.75 juta rupiah. Kira-kira 510 ringgit duit kita lah. Menurutnya ketika ini dia berasa sedikit susah kerana masih belum mendapat pekerjaan. Saya tengoklah gambar dia. Handsome sangat kau ni? Tak bro, jodoh dia lah. Yang satu ni macam marung, yang sebelah ni senyum. What is happening in this world, man? Kita ada masa lagi sikit, kita akan baca lagi ni. Sudah lalok lah ni cerita ni, sebab saya simpan di my saved messages on my Telegram actually. Di situlah saya simpan segala maklumat untuk kami podcast. Influencer marah gelandangan di Kompan 1500. Adakah dia marah-marah, dia mau bagi motivasi and all, dan dia memang kena kecam habis lah. Habis dia kena kecam bro. Semua macam-macam orang tampil. Pengasas butik influencer terkenal di Compound. Dia ni macam mau bagi, dia tengah tolong tapi dia bagi macam motivasi juga. Tapi dalam tu dia cakap lah, menyesal tak buat begini, menyesal kak? Cara dia memang salah lah. Dia ada buat juga video, mohon maaf. Dia cakap I'm sorry Malaysia, but nasi sudah menjadi bubur bro. Nama dia ni Carl something, Carl Ismail ke Carl who, tak payahlah cari nama dia sini. Tapi dia kena hantam lah, banyak lah orang keluar. Kau dah sepatutnya buat begini, kena hantam lah. Tapi pakcik tu pula kena temu ramai, dia pun jadi viral juga pakcik. Tidak, saya memang terima, ya memang saya dulu begini. Ayolah, carry on with the next story. Okay. Ada satu macam meme lah ni, orang kasih jadi meme lah. Salah lelaki, betul perempuan, dia bilang begitu. Sekali saya tengok gambar, ada lelaki satu si salah, yang Liverpool punya player tu. Betul, dia bilang. Kiri, pembantu pengadil yang juga salah, adalah seorang guru dari Turki, manakala salah tonggak utama Liverpool, dia bilang. Nama dia betul, yang satu nama dia salah. Tak lucu. Okay, unik dan futuristik lelaki ni buktikan basikal EUC mampu ditunggang menaiki Bukit Fraser. Tak payahlah baca ni, boring lah kan. Kita carry on to the next story. Samun dekat pasar, kita carry on. Kita carry on. Maulah yang begitu. Kenderaan bawa vaksin COVID-19 terbabas langgar babi di Kuantan ni. Sebuah kenderaan pacuan 4 roda milik Jabatan Kesihatan Daerah Pekan terbabas, dia bilang. Aduh, kesiannya. Sudahlah begini, terbabas lagi. Aduh. May God be with you guys. Be with us. Okay, kirim Viagra. Okay, I'm gonna wrap up with this story lah. Kirim Viagra bantu tingkatkan nafsu seksual wanita. San Diego, California. Satu krim. Bukan krim pula. Okay, krim yang dihasilkan sebuah firma Amerika Syarikat yang menggunakan
pil seks lelaki iaitu Viagra dipercaya boleh membantu meningkatkan nafsu seksual wanita. Lapor akhbar The Sun kemarin. Ujian menunjukkan sapuan setengah ada lagi dia punya sukatan gunan bah. Ujian menunjukkan sapuan setengah sudu kecil krim tersebut pada kemaluan wanita akan melebarkan saluran darah dan meningkatkan nafsu. Para saintis berharap krim tersebut akan dapat membantu jutaan wanita separuh usia yang menderita masalah disfungsi sexual dysfunction lah. Viagra yang dilancarkan lebih 20 tahun lalu telah berjaya mengubah kehidupan seksual jutaan lelaki. Namun apabila pil berwarna biru itu diberikan kepada wanita, ia tidak memberikan hasil yang sama. Percubaan yang dijalankan di Amerika Syarikat telah dengan ini melibatkan 400 orang wanita dengan keinginan seksual yang rendah. Separuh daripada mereka akan menggunakan krim tersebut 2 hingga 3 kali seminggu dan selebihnya akan menerima placebo. Sukarelawan akan menyimpan diary yang memperincikan tentang peningkatan nafsu mereka dan sekiranya mereka mencapai orgasm. No comment. Krim Viagra bantu tingkatkan nafsu. No comment. Next. Apa punya cerita? Next. Okay, tadi saya bilang last kan. I'm gonna give one more last one lah. Datuk Seri tipu Fiz Virus. Datuk Seri. Lelaki bergelar di Kuala Lumpur lah. Pelakon lah. Dah silap saya. Fiz Virus pun Datuk juga. Datuk Fiz Virus kan. Lelaki bergelar Datuk Seri yang disyaki menipu pelakon Datuk Fiz Virus berkaitan tender pembersihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang tidak wujud hingga menyebabkan kerugian 18,100 sudah ditahan polis. Itu sajalah kamu pandai-pandai cari lah. Khairul Kuzaini Zamsani, penipu dah pula akaun. Banyaklah orang pergi whack lah dia. Okay, malas lah mau baca ni. Dia buka website and all dia ni konon Datuk, lepas tu dia tipu lah. Saya sebenarnya lebih heran yang Fiz Virus ini. Dia buat kontrak juga kah? Well, tak salah sebab dia bukan apa pun dia. Kalau dia buat legit lah dia kan. Okay, that's all guys. That's all. I'm gonna wrap up with few stuff here. Thank you very much for tuning in. This is the third part. Thank you very much. Kalau kamu terdengar yang third part, kamu boleh dengar the second part and the first part juga. I'm gonna make sure yang kita akan dalam landasan next time ni, supaya kita dalam cerita-cerita kita ni kita tidak putus dengan kita punya podcast. We want to be the number one in Sabah. That's for sure. Kalau according to our analytics, our engagements on Facebook, because kamu boleh cari kami di Facebook juga. Kita reach out quite numerous numbers, kira banyak juga lah. Hopefully kamu dengarkan your podcast di Spotify atau di mana-mana saja. Before I wrap up everything, I want to say please get yourself vaccinated. Jaga SOP. Banyak orang cakap ni tapi diorang tak tahu pun apa itu sabun kah diorang bilang. Sabun tu bro, SOAP kan. Jadi jangan silap. SOP sama SOP lain. Jangan sebut SOP, dia sebenarnya SOP, Standard Operating Procedure. So kamu jaga itu jugalah. Walaupun kamu sudah vaksin kah, belum kah, apa, dos 1 kah, dos 2 kah, kamu jaga jugalah. Because the new variant ni, Lambda punya variant ni, scary shit man. It's like 55 times more crazier than the other variant. Kita pun dah tahu. Kita tahu COVID-19 ya, rupanya COVID-19 ada variant and all. Dan we know dulu vaksin satu saja, tapi sekarang banyak jenis vaksin. AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik and all, banyak macam lah. Well, jaga diri, lindung diri, jaga diri, kita jaga kita. Boring sudah lah tu, seriously man, seriously boring lah, come on. We know that what we want to achieve now is to have the normal life back again. By doing so, congratulations to the government juga yang tengah proses berhabis untuk vaccination ni. Dan thank you juga kepada semua yang jaga betul-betul SOP, yang campaign untuk stay at home juga. At the same time, hopefully habislah semua ni dengan keadaan segera supaya kita boleh balik dalam keadaan yang normal, boleh main bola balik, kita boleh start liga balik. Man, itu je lah daripada saya kan. Okay, thank you very much for tuning in. Stay tuned, kita akan kembali dengan episod atau segmen seterusnya di podcast yang lain. Saya Ricardo, saya Kenny, saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast. Ciao, Cin, ciao, ciao, Bella, ciao. Kami akan berhenti dan dengan pesanan daripada penaja.